Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita untuk sesi pembelajaran bahasa Melayu. Jadi, teacher harap murid-murid diberikan kesihatan tubuh badan dan dapat belajar sama-sama menggunakan bahan yang teacher sediakan. Baik, untuk tajuk seterusnya, pada hari ini teacher akan masuk kepada tajuk perkataan sinonim dan antonim. Apa maksud sinonim dan apa pula maksud antonim? Okey, sinonim ialah perkataan yang mempunyai bentuk ejaan dan bunyi yang berbeza, tetapi perkataan-perkataan ini menyampaikan maksud yang sama ataupun memberikan maksud yang sama. Contohnya, perkataan senang memberi maksud yang sama dengan perkataan mudah. Manakala antonim pula ialah perkataan yang membawa maksud atau memberi maksud yang berlawanan. Contohnya, perkataan senang membawa maksud yang berlawanan dengan perkataan susah. Okey, kita tengok dulu contoh-contoh perkataan sinonim yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ini antara contoh-contoh perkataan sinonim. Contoh yang pertama, perkataan gemar membawa maksud yang sama dengan suka. Perkataan bakul membawa maksud yang sama dengan raga. Perkataan usang membawa maksud yang sama dengan lama. Perkataan ancam membawa maksud yang sama dengan ugut. Mengancam bermaksud mengugut. Perkataan bagus membawa maksud yang sama dengan baik. Perkataan bakhil membawa maksud yang sama dengan kedekut. Kalau ayat menunjukkan dia seorang yang bakhil, bermaksud dia seorang yang kedekut. Bakhil dan kedekut membawa maksud yang seerti. Perkataan batal membawa maksud mansuh. Perkataan bencana membawa maksud yang sama dengan malapetaka. Perkataan biaya membawa maksud yang sama dengan belanja. Perkataan bocor membawa maksud yang sama dengan tiris. Perkataan cantum membawa maksud yang sama dengan sambung. Perkataan cekap membawa maksud yang sama dengan mahir. Perkataan cergas membawa maksud yang sama dengan aktif. Cergas bermaksud aktif. Perkataan penjuru pula membawa maksud yang sama dengan sudut. Perkataan derita membawa maksud yang sama dengan sengsara. Perkataan desak membawa maksud yang sama dengan gesa. Mendesak bermaksud menggesa. Okey, untuk perkataan beredar pula membawa maksud yang sama dengan berlalu. Contohnya ayat dia telah pun beredar, bermaksud dia telah pun berlalu pergi. Contoh seterusnya, didik membawa maksud yang sama dengan latih. Mendidik bermaksud melatih. Perkataan seterusnya, kacau membawa maksud yang sama dengan usik. Perkataan hairan membawa maksud yang sama dengan pelik. Perkataan hajat membawa maksud yang sama dengan niat ataupun tujuan. Contohnya ayat, saya berhajat untuk mengadakan majlis kenduri. Bermaksud saya berniat atau saya bertujuan untuk mengadakan majlis kenduri. Perkataan hakikat membawa maksud yang sama dengan kenyataan. Contoh ayat, dia telah dapat menerima hakikat bahawa dia telah kehilangan rumahnya. Bermaksud dia telah dapat menerima kenyataan bahawa dia telah pun kehilangan rumahnya. Perkataan hampa membawa maksud yang sama dengan kecewa. Perkataan jajah membawa maksud yang sama dengan takluk. Contoh ayat, anggota komunis telah
menjajah seluruh tanah Melayu. Bermaksud anggota komunis telah menakluk seluruh tanah Melayu. Jajah bermaksud takluk. Perkataan kampung membawa maksud yang sama dengan desa. Perkataan kerenah membawa maksud yang sama dengan ragam. Perkataan lazim membawa maksud yang sama dengan perkataan selalu. Contoh ayat, perkara yang lazim dilakukan. Maksud ayat ini ialah perkara yang selalu atau sering dilakukan. Perkataan luak membawa maksud yang sama dengan kurang. Perkataan mendung membawa maksud yang sama dengan redup. Perkataan musnah membawa maksud yang sama dengan binasa. Perkataan mustahak membawa maksud yang sama dengan penting. Contohnya ayat, hal-hal yang mustahak perlu diselesaikan terlebih dahulu. Bermaksud hal-hal yang penting perlu diselesaikan terlebih dahulu. Perkataan pangkat membawa maksud kedudukan. Perkataan rapi membawa maksud yang sama dengan kemas. Perkataan sanggup membawa maksud yang sama dengan rela. Perkataan taat pula membawa maksud yang sama dengan patuh. Perkataan usap membawa maksud yang sama dengan belai. Perkataan tekad membawa maksud yang sama dengan azam. Contohnya ayat, saya bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh. Bermaksud, saya berazam untuk belajar bersungguh-sungguh. Perkataan nyenyak membawa maksud yang sama dengan lena. Contoh ayat, dia tidak dapat tidur dengan nyenyak kerana terdapat banyak nyamuk. Maksudnya dia tidak dapat tidur dengan lena. Perkataan fasih membawa maksud yang sama dengan petah. Perkataan risau pula membawa maksud yang sama dengan khawatir. Dan akhir sekali, perkataan terang membawa maksud yang sama dengan jelas. Okey, untuk uji kefahaman murid, teacher harap kita dapat jawab soalan sama-sama. Untuk soalan sinonim, kita perlu pilih jawapan ataupun perkataan yang memberi maksud yang sama dengan perkataan yang bergaris dalam soalan. Contoh soalan 1, kucing ialah binatang yang boleh melihat dengan terang pada waktu malam. Pilihan jawapan A sepi, B nyata, C jelas, D kabur. Kataan manakah yang membawa maksud yang sama dengan terang? Okey. Jawapan A ialah salah, D salah. Pilihan jawapan B dan C mempunyai maksud yang hampir sama iaitu nyata dan jelas. Tapi dalam konteks ayat ni, jawapan yang paling tepat ialah C, jelas. Terang membawa maksud yang sama dengan jelas. Contoh soalan yang kedua, Wan Zaitun amat risau akan penyakit yang dihidapi oleh anaknya. Perkataan mana yang membawa maksud yang sama dengan risau? Jawapannya ialah C. Khawatir. Risau membawa maksud yang sama dengan khawatir. Contoh soalan yang ketiga, Encik Nizam beredar dari majlis itu kerana ada hal penting yang perlu diselesaikan. Perkataan mana yang membawa maksud yang sama dengan penting? A. Darurat, B. Mustahak, C. Sulit, D. Rasmi. Jawapannya ialah B. Mustahak. Penting membawa maksud yang sama dengan mustahak. Okey, baik. Kita teruskan dengan perkataan antonim, iaitu perkataan yang mempunyai atau membawa maksud yang berlawanan. Contohnya, senang membawa maksud berlawanan dengan susah. Sama
membawa maksud berlawanan dengan berbeza. Patuh membawa maksud yang berlawanan dengan ingkar. Ini antara contoh-contoh perkataan yang membawa maksud yang berlawanan dalam bahasa Melayu atau ianya dikenali sebagai perkataan antonim. Contohnya, bahagia membawa maksud yang berlawanan dengan sengsara. Pemurah membawa maksud yang berlawanan dengan bakhil. Bakhil ni membawa maksud yang sama dengan kedekut. Jadi, perkataan yang berlawanan dengan bakhil ialah pemurah. Perkataan baru membawa maksud berlawanan dengan lama. Beku membawa maksud berlawanan dengan cair. Berani membawa maksud berlawanan dengan gentar ataupun takut. Boros membawa maksud berlawanan dengan jimat. Buncit membawa maksud berlawanan dengan kempis. Campak membawa maksud berlawanan dengan kutip. Cetek pula membawa maksud berlawanan dengan dalam. Contoh ayat, air sungai itu sangat cetek. Jadi perkataan yang berlawanan dengan cetek ialah dalam. Air sungai itu tidak dalam. Perkataan damai membawa maksud yang berlawanan dengan huru-hara. Dongak membawa maksud berlawanan dengan tunduk. Empuk membawa maksud berlawanan dengan keras. Gugup membawa maksud berlawanan dengan tenang. Perkataan seterusnya iaitu kabur membawa maksud berlawanan dengan jelas. Kalah membawa maksud berlawanan dengan menang. Kembang membawa maksud berlawanan dengan kuncup. Keruh membawa maksud berlawanan dengan jernih. Ketat membawa maksud berlawanan dengan longgar. Contohnya, dia memakai baju yang ketat. Jadi, perkataan yang berlawanan dengan ketat ialah longgar. Baju dia tidak longgar. Perkataan seterusnya, layu membawa maksud yang berlawanan dengan segar. Lulus membawa maksud berlawanan dengan gagal. Maju membawa maksud berlawanan dengan mundur. Remeh membawa maksud berlawanan dengan penting ataupun mustahak. Hal-hal yang remeh bermaksud hal-hal yang tidak penting ataupun tidak mustahak. Perkataan palsu membawa maksud yang berlawanan dengan asli. Perkataan sedih membawa maksud yang berlawanan dengan gembira. Perkataan tenggelam membawa maksud yang berlawanan dengan timbul. Perkataan sopan membawa maksud yang berlawanan dengan biadab. Perkataan yang akhir sekali iaitu malang membawa maksud yang berlawanan dengan bertuah. Okey. Jadi sekarang kita tengok soalan-soalan latihan dan kita jawab sama-sama. Untuk soalan antonim, kita perlu pilih pilihan jawapan yang manakah yang memberi makna yang berlawanan dengan perkataan yang bergaris. Contoh soalan 1, selepas Aina memakai cermin mata, penglihatannya menjadi jelas. Baik, perkataan mana yang mempunyai maksud yang berlawanan dengan jelas? A. Kabur, B. Pudar, C. Terang, D. Senang. Jawapan soalan ini ialah A. Kabur. Jelas membawa maksud berlawanan dengan kabur. Soalan yang kedua, air sungai Klang telah menjadi keruh akibat pembuangan sisa toksik. Perkataan mana yang membawa maksud yang berlawanan dengan keruh? Jawapannya ialah A. Jernih. Keruh membawa maksud yang berlawanan dengan jernih. Soalan ketiga, masalah itu menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Perkataan mana yang membawa maksud berlawanan dengan rumit? A. Sukar, B. Payah, C. Susah, D. Senang. Untuk soalan yang ketiga, jawapannya ialah D. Senang. Kerana rumit membawa maksud yang berlawanan dengan senang.
Sekian dapur siap menjawab. Harap semua murid faham untuk tajuk perkataan sinonim dan antonim dan dapat buat tugasan yang teacher sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.